حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، وخصوصا إلى مصنع وخصوصا إلى أرواح إسماعيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'id dan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, kurniakan atas kita istiqamah dalam agama, dalam iman dan Islam, dalam melakukan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan Allah supaya Allah tidak membolak-balikkan hati kita kepada agama dia. Sebab kita duduk pada zaman yang akhir. Kita zaman ini zaman keperluan menjadi tujuan. Asalnya ia keperluan, tetapi dia telah menjadi tujuan. Dan ialah yang menjadi satu penyakit kepada umat yang disebut oleh Nabi tentang wahan itu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Asalnya dunia ni keperluan sebab kita duduk dalam dunia, tapi dia telah menjadi tujuan. Inilah hikmahnya Allah tarbiyah kita dalam seluruh ibadat, supaya jangan lari daripada tujuan. Apa dia tujuan kita? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Betul Allah didik kita dalam semua perkara. Lillahi ta'ala. Ini yang kita ulang-ulangkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika keperluan menjadi tujuan, sepatutnya dia keperluan tetapi menjadi tujuan, maka kita akan menuju ke arah kebinasaan. Kita akan menuju ke arah kebinasaan. Kerana apa? Kerana ia telah disebut oleh Allah dan telah dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malam ni kita sambung kitab kita. Maka disuruh padanya dah. Gitu ya. Situ. Dah. Maka surat 7. Maka apabila sudah Allah. Maka qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka apabila sudah berhimpun padanya, bila telah berhimpun padanya perkara yang di atas tu, redha ni, redha yang disebut oleh Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bila telah berhimpun perkara-perkara yang sebelum ni, ya, maka apa kata musannif? Maka apabila sudah berhimpun padanya, maka disuruhkan padanya ada bersama-sama maqam yakin yang 9. Baik. Musannif terang kat kita ni panjang tuan-tuan. Panjang cerita dia. Satu muka surat sebelum ni. Bab raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi wa rasulah. Kita kecilkan sikit. Setelah kita yakin dan tahqiq dengan Allah, dengan Islam, dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya selesai bab akidah. Kita redha dengan Allah. Allah inilah sebagai pentadbir kita dan Allah lah Tuhan kita. Kita redha dengan Islam ini, dengan kita mengikut segala syariat yang telah ditaklifkan atas kita. Dan kita redha dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Nabi kita. Dengan kita mengikut akan segala apa yang telah diperintahkan atas kita, maka kita dah selesaikan bab akidah ni tadi. Memang kita yakin sungguh-sungguh dah, tidak ada berbelah bagi langsung. Yakin kita sungguh-sungguh, macam yakinnya sahabat, macam yakinnya ulama-ulama, mereka dengan Allah. Yakinnya bila kita redha, sehingga kita redha dengan segala hukumnya, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Setiap perkara yang telah ditakdirkan atas kita, kerana kita percaya siapa Allah tu, maka datang redha kita. Jadi setiap ujian yang datang daripada Allah ini, kita ni yang dah belajar, di situlah kita memandang beginilah cara Allah bermuamalah dengan hamba dia. Allah menunjukkan hubungannya dengan kita ni tadi. Sebab itu ketika kita menghadapi satu perkara kesusahan, bala, masalah, ada dua keadaan manusia. Suatu, mereka semakin dekat dengan Allah.
Kedua, mereka jadi buruk sangka dengan Allah. Maka timbang tara kedua-dua ni iaitu dengan iman, dengan akidah yang tahqiq. Apabila kita duduk tempat akidah yang tahqiq, ketika itu tanda kasih akan berlaku kepada kita, menunjukkan kita dapat merasakan yang inilah teguran daripada Allah supaya aku dekat dengan dia. Apabila iman ini semakin kurang, iman ni dia mula kurang. Ketika itu dia tak dapat melihat yang apa yang datang ini daripada Allah. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia tak boleh nak redha dengan sekalian takdir. Saya selalu cakap dalam kuliah, apabila kita sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, kita duduk tempat redha dengan segala ahkam Allah ni tadi, tak ada benda yang tak baik daripada dia. Walaupun rupa tu rupa jahat. Seumpama sakit, rupa dia rupa jahat, tapi hakikat dia baik. Sebab Allah mengampunkan dosa kita. Dosa yang kita terlupa nak minta ampun. Dosa yang kita lupa, yang kita sendiri dah lupa dosa tu. Sebab apa kita lupa? Sebab kita rasa kita baik. Ketika dia mula rasa dia baik, dia akan lupa yang dia pernah buat jahat. Ketika dia dah rasa dia pandai, dia terlupa yang dia ada ruang bodoh di dalam diri dia. Ketika dia rasa dia kaya, dia terlupa adanya ruang miskin di dalam diri dia. Sebab itu ilmu ni tak salah. Ilmu yang duduk pada kita ini sebagai ujian, kerana dia satu kemegahan. Sebab itu ulama pesan kepada kita, awal ilmu tu bodoh dan akhir ilmu tu bodoh. Apa awal ilmu bodoh, akhir ilmu bodoh? Rasa bodoh. Rasa bodoh. Sebab itu seorang hamba Allah kena mengekalkan rasa bodoh. Kalau tidak, dia akan mula berada di dalam zon dosa. Sebab dia dah mula rasa dia pandai. Dia mula dah merasakan ujub di dalam dirinya dengan anugerah daripada Allah. Sebab itu kena jaga-jaga. Sebab itu apabila kita mula rasa pandai, ketika itu kita mula membodohkan orang lain. Dan kita terlupa, dan ruang bodoh itu ada pada kita, dan hakikat bodoh itu ada pada kita. Ya. Sebab itu kita kena waspada. Apabila telah berhimpun padanya, ada bersama-samanya maqam yakin yang 9. Kat sini kalam yang hebat. Musannif sebut maqam yakin. Musannif tak sebut perkataan yang lain. Apa dia maqam yakin? Iaitu taubat. Kita yakin tak? Kita yakin tak? Yakin tak sewaktu kita melaksanakan taubat itu? Di situ duduknya tempat yakin. Mana duduk tempat yakin? Ya. Ketika kita yakin tak kita ada dosa? Satu. Ataupun kita tak yakin kita ada dosa. Orang yang yakin dia ada dosa, dia akan pergi taubat. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dah berapa lama kita tak sembahyang sunat taubat? Dah berapa lama kita tak sedar yang kita ada dosa? Dah berapa lama
yang kita yakin yang kita ni bersih daripada dosa? Dah berapa lama yang kita dah yakin kita ni orang baik? Sebab itu, apabila kita duduk pada maqam taubat ini, pertama kita kena meyakinkan bahawa kita ni adalah hamba yang banyak salah dan banyak dosa dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, kita kena meyakinkan bahawa dengan rahmat Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab itu, apabila kita yakin yang kita ada dosa, kita akan bertaubat dengan Allah sungguh-sungguh. Tapi kalau tak yakin dia salah, kisahnya ada yang Allah tunjukkan kepada kita tentang dua makhluk dia. Satu Nabi Adam AS, yang kedua Iblis. Iblis tak nak minta ampun dengan Allah sebab dia rasa dia tak yakin dia ada dosa. Dia tak rasa dia ada dosa. Dia rasa dia orang dah ibadat ribuan tahun. Nabi Adam, dia cuma makan buah khuldi. Tapi dia nangis dan terus nangis. Nangis dan terus nangis. Sehingga kan ia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab itu, apa yang kita buat dalam hidup ini betul tak pada sisi Allah? Sebab itu kesukaan kita kena bersepakat dengan kesukaan Allah. Kalau kita suka tapi Allah tak suka, kita tak boleh suka. Kita suka benda tu, tapi Allah tak suka, kita tak boleh suka. Jika kita suka pada perkara yang Allah tidak suka, bermakna kita menentang Allah secara terang-terangan. Sebab itu kena hadirkan sifat malu. Kerana apa? Kerana kita tentang Allah dengan anugerah Allah yang Allah beri kepada kita. Kita tentang Allah dengan mata yang Allah bagi kepada kita. Kita tentang Allah dengan telinga yang Allah bagi kepada kita. Kita tentang Allah dengan tangan yang Allah bagi kepada kita. Kita tak sedar dan kita tak perasan. Sebab itu, harta yang Allah bagi kepada kita, kita jadi takut nak berikan kepada Allah, padahal Allah bagi kita. Saya buat misal macam ni, tuan-tuan. Kita dari kecil, daripada lahir, mak ayah kita berikan kita baju, sekolahkan kita sampai universiti. Sampailah kita ada kerjaya. Tiba-tiba kita dah ada duit, kita ada kerjaya, kita kedekut dengan mak ayah kita. Yang mak ayah kita tak pernah kedekut pun dengan kita. Kita terlupa. Kita jadi ada nama, ada pangkat sampai sekarang sebabkan pengorbanan ibu dan ayah. Tiba-tiba kita tak mampu nak jaga diorang, nak berikan duit kepada diorang, nak tengok diorang, nak buat rumah diorang. Kita rasa aku pun tak cukup. Cuba fikir, masa mak ayah kita belikan baju kita, sekolahkan kita, sampai kita ke universiti, sampai kita jadi pegawai, sampai kita berjaya dalam perniagaan, pernah dia cakap, aku pun tak cukup. Tuan-tuan, dah jadi ayah, dah besarkan anak, dan saya pun macam tu. Pernah tak kita cukup harta kita dalam membesarkan anak-anak kita? Tetapi kita sembunyikan rasa cukup itu. Rasa tidak cukup itu kita sembunyikan. Sebab itu tuan-tuan, laisa kamitslihi syai'un. Cuma sekadar misal supaya kita faham. Jangan lupa apa yang ada pada kita sekarang ini adalah anugerah Allah. Allah boleh tarik sekejap ya. Allah boleh hilangkan sekejap saja. Allah boleh musnahkan kita sekejap saja. Tapi kenapa Allah tak nak musnahkan kita? Sebab Allah sayang kita. Kenapa Allah tak nak binasakan kita? Sebab Allah sayang kita. Sebab itu, Allah sebutkan kepada kita, jika kamu ingin hitung akan nikmat Allah, la tuhsuha. Dan saya kamu tak boleh hitung, kamu tak boleh bilang, kamu tak boleh audit. Sebab nikmat Allah kepada kita terlalu banyak. Sebab itu, kata ulama, janganlah berkira-kira dengan Allah.
Allah akan berkira-kira dengan kita. Pada suatu kita menghendaki akan suatu perkara, kita rasa lambat sangat, kita rasa susah sangat, kita rasa tak boleh selesai. Ingat apa yang kita telah buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lupa. Kita lupa ke tuan-tuan apa yang kita dah buat dengan Allah? Tuan-tuan, yang ni Allah, bukan orang. Yang ni Allah, bukan orang. Kena ingat. Dan zuhud. Dan kena yakin. Sebab itu Sayyidina Osman Ibn Affan dia sebut tentang zuhud ini panjang. Dia yakin tak dengan perintah daripada Nabi SAW? Kenapa Nabi suruh zuhud? Kenapa Nabi suruh zuhud? Nabi suruh kita jadi orang baik, supaya kita tak tamak dengan dunia ni. Nabi tahu dah kebinasaan dunia ni. Nabi tahu dah kerosakan dunia ni. Nabi suruh kita zuhud. Nabi suruh kita zuhud dengan dunia. Sebab apa? Sebab Nabi sayang kita. Sebab apa? Sebab Allah sayang kita. Kita yakin tak apa yang disebutkan oleh Nabi? Kita yakin tak tentang maqam zuhud ini? Kalau aku zuhud, aku selamat. Sehingga kan ulama' menyatakan zuhud ni bukan dengan memakai pakaian yang buruk, kata ulama'. Walaupun ada pendapat ahli sufi yang mengatakan demikian, meninggalkan akan pakaian yang cantik dan sebagainya. Tapi ulama' menyatakan zuhud ini kita kena melupakan seluruh perkara, meninggalkan seluruh perkara yang menjadi asbab kita jauh dengan Allah, dan kita hanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, jika mana dunia ini bawa kita jauh dengan Allah, maka hakikat zuhud mengatakan tinggalkan dia. Sehinggalah dunia ini dapat kita menjadi asbab untuk dekat dengan Allah. Senang perkataan yang paling mudah, kalaulah dunia ni buat kita jadi orang jahat, maka kita mujahadahlah menghadapinya. Kita jadi orang jahat. Kita tak merompak. Kita tak jahat seperti mana pada pandangan manusia, pada zahirnya. Tapi semakin itu kita semakin sombong. Dengan duit ini boleh memecah belahkan antara kita adik-beradik, menjadi buruk sangka dan sebagainya. Padahal perkara ini sedikit je nilai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selalu saya cakap, kita ni penat tuan-tuan dengan dunia ni. Berapa tahun kita cari dunia dan apa kita dapat? Penat tuan-tuan. Kita memang penat. Berapa tahun dah kita cari dan apa kita dapat? Sebenarnya kita cari apa? Oh, saya ada rumah besar. Tapi kita duduk dalam rumah besar tu, kita tenang ke kita gelisah? Kita masuk rumah tu, kita akan fikir masalah yang sama. Dunia yang ada pada kita bukan menjadi ketenangan atas kita, tetapi menjadi beban dan masalah. Jadi, kalau umur kita 60 tahun, kita tak penat ke tuan-tuan dengan masalah ni? Kita tak penat ke? Dan kita tak pernah rasa penat ke? Tak pernah ke kita rasa penat dengan benda ni? Penat, ya Allah, 60 tahun aku dengan masalah yang sama. Kita tak nak ke kita menjadi orang yang Allah sayang, seperti mana sahabat-sahabat Nabi itu sendiri. Cuba kita fikir, macam mana Abdul Rahman bin Auf, orang yang billionaire, tapi dia tenang. Sampai dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak kurangkan hartaku? Tolonglah ya Rasulullah. Aku nak kurangkan hartaku ni ya Rasulullah. Tolonglah. Makin aku letakkan pada agama, makin banyak hartaku. Kita tak. Kita berbeza. Kita, macam mana aku nak tambah hartaku? Macam mana aku nak tambah hartaku? Dan kita risau kalau harta kita kurang. Abdul Rahman bin Auf, dia risau harta dia makin bertambah, dan dia fikir cara ni macam mana dia nak kurangkan. Dan pada dia,
Dunia ni tidak membebankan atasnya. Sebab itu dia tak takut satu hari dia terlewat untuk takbiratul ihram. Kerana menunggu akan barang dagangannya dia terlewat. Lalu sebabkan kelewatan itu, dia telah menyerahkan hasil dagangannya kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk agama Allah. Dia cakap dengan Nabi, "Ya Rasulullah, sebab inilah aku jauh dengan Allah Subhanahu wa taala." Tapi hartanya tidak pernah berkurang kerana dia cukup yakin dengan zuhud ini, dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu sifat mahmudah ni kena yakin, bukan tahu. Tahu tak pakai tuan-tuan. Dia kena yakin. Tatkala kita mula yakin, masa itu kita boleh beramal dengannya. Sebab itu apabila kita tidak yakin, kita tak boleh beramal. Bila tak boleh beramal, tuan-tuan, kita tak boleh nak dapat istiqamah. Bila kita tak boleh nak dapat istiqamah, tatkala itu kita tak boleh nak mujahadah. Ketika kita tak dapat nak mujahadah, pada masa itu kita tak akan dapat perkara yang telah dianugerahkan oleh orang-orang sebelum ini. Apa dia? Sakinah, mahabbah, ketenangan, keredaan dengan setiap nikmat yang Allah telah kurniakan kepadanya. Nikmat yang ada pada kita jadi apa? Sakinah atau resah? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Duit yang ada pada kita jadi tenang atau jadi resah? Pangkat yang ada pada kita jadi tenang atau jadi resah? Ilmu yang ada pada kita jadi tenang atau jadi resah? Ilmu ni tuan-tuan, dia bukan macam barang. Itu kata Imam Ghazali, makin kita ada ilmu, kita makin kenal Allah. Makin kita ada ilmu, kita makin dikurniakan rasa khasyah. Makin kita mengaji, kita tanya diri kita, dah berapa tahun kita mengaji? Berapa tahun dah kita mengaji? Dan apa perbezaan tahun demi tahun, tahun demi tahun? Sebab Imam Ghazali sebut, hasil ilmu yang manfaat ini bertambah makrifah dan khasyah, bertambah kenal dan tambah takut. Bertahun kita mengaji, apa peningkatan di dalam kita mengenal Allah? Apa peningkatan dia? Dalam lama kita mengaji, apa peningkatan di dalam khasyah? Dalam takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang saya selalu ingatkan diri saya tu. Tengok balik. Jangan sampai ilmu yang ada pada kita ini jadi kemurkaan. Jadi kemurkaan. Kita seronok mengaji tuan-tuan. Memang seronok. Ilmu ni dia seronok mengaji. Ya. Dia jadi satu perkara yang seronok ilmu ni. Daripada tak tahu, kita jadi tahu. Tetapi sebenarnya kita tahu ni untuk apa? Kena tanya. Aku tahu ni untuk apa? Kita kena tanya. Sebab tahu saja tak berhenti pada tahu. Tahu ni untuk apa? Itu saya selalu tanya diri saya. Kita dah semayang 50 tahun, apa rasa masa kita semayang umur 20 dengan semayang umur 50? Tak ada rasa apa. Jadi, apa yang aku buat ni? Kita puasa daripada umur 15 tahun dengan puasa umur 60 tahun. Apa aku buat ni? Walhal Allah sebut dalam Quran macam tu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
la'allakum tattaqun. Kita semayang malam, apa kita rasa? Sampai Allah beritahu kita, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Rahsia yang Allah sembunyikan pada orang yang munajat kepada Allah. Tentang dunia ni tak lama dah. Di Malaysia ni, satu dunia bukan Malaysia. Tengok dunia ni, alam ni makin rosak. Ya. Takut kita tuan-tuan, dunia ni makin rosak. Baik. Ataupun kita tak rasa apa-apa, biarlah rosak. Biarlah rosak, biarlah. Orang buat maksiat berpuluh-puluh ribu orang. Sebab itu saya ingin berpesan, kita tengok orang buat maksiat puluhan ribu, kita azamlah kita tak tinggalkan majlis-majlis agama ni, supaya dengan kita hadir dalam majlis agama ini dapat mengkifarahkan akan majlis-majlis yang batil. Ya. Walaupun kita tak ramai, tapi kita ada dalam majlis ni, mudah-mudahan rahmat yang turun atas kita ni dapat mengampunkan segala perkara kebatilan yang telah dibuat oleh orang lain. Kita harap macam tu dengan Allah. Ya Allah, memang aku tak dapat ilmu, ya Arhamar Rahimin, tapi mudah-mudahan aku duduk di dalam majlis ilmu ni, ya Arhamar Rahimin, seperti mana janjinya dan kekasihmu bahawa akan adanya rahmat daripada Engkau. Jadi mudah-mudahan dengan turunnya rahmat ini, ya Allah, jika ada dalam bumi ini ada perkara kebatilan yang membuatkan kemurkaan Kau, ya Allah, maka Kau kifarahkanlah agar kami tidak terkena akan balak yang akan Kau turunkan atas muka bumi ini. Ya tuan-tuan, Masya Allah. Allah, 2 tahun Allah bagi kita balak, takkan kita tak takut lagi? 2 tahun. Baik. Allahu. Dan sabar dan syukur dan khauf dan raja dan redha dan tawakal dan mahabbah. Ini 9 makam yakin yang kita kena lalui. Kami kena bersihkan dulu akan lawan daripada 9 perkara ni. Bersihkan. Usaha kita bermujahadah. Usaha kita bermujahadah untuk membersihkan. Isikan dengan benda ni. Isi. Kita isikan. Yakin sungguh-sungguh dengan 9 ini. InsyaAllah, maka Allah akan anugerahkan kepada kita perkara-perkara kebaikan. Maka tiada sah dan tiada patut tiap-tiap yang tersebut itu melainkan mengeluarkan dan meninggalkan tadbir dan ikhtiar bersama-sama Allah Ta'ala. Ketika kita gunakan nafsu kita, akal kita, kita takkan boleh mengikut akan kehendak daripada Allah. Nafsu ni takkan nak taubat, tuan-tuan. Nafsu kita, akal kita tak nak zuhud. Tak nak zuhud, tuan-tuan. Tapi kita kena lawan. Yang kita tak lawan. Kalau kita nak mengikut akan tadbir Allah, tinggalkan akan tadbir nafsu dan tadbir akal. Akal ni, apabila dia telah dikuasai oleh nafsu. Lepas itu kadang orang tanya saya, Ustaz, kenapa sekolah tak nak buat yuran? Saya kata saya nak selamatkan diri saya dulu. Saya nak selamatkan diri saya dulu. Selamat. Keperluan jangan jadikan tujuan. Syaitan ini, tuan-tuan, dia akan ambil ruang untuk kita supaya dia nak sesatkan kita. Apa kelemahan kita? Kelemahan kita dengan perempuan.
dia akan arahkan kepada perempuan. Hebat mana pun kita, dia akan arahkan kita pada perempuan. Kelemahan kita pada siapa? Lepas tu kita diuji. Lemah kita pada siapa? Macam mana dia nak rosakkan kita? Dia tengok kelemahan kita. Ya. Kelemahan kita pada duit. Dia tak bawa perempuan kat kita. Dia lalukan kita jalan duit. Kelemahan kita pada kuasa, dia lalukan kita jalan kuasa, jalan pangkat dan sebagainya. Apa tujuannya? Tujuannya dia nak keluarkan kita daripada syurga dan dia nak supaya kita duduk dengan dia dalam neraka Allah. Ni kerja syaitan, tuan-tuan. Ya, kerja syaitan. Dia tak faham. Ya. Betul sampai ulama sufi mengatakan, engkau kata syaitan ini musuh engkau, tapi kau masih ikut lagi dia. Kau masih ikut lagi. Allah sebut dalam Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwa. Ambil syaitan ni sebagai musuh, tapi engkau ikut juga. Aku kata dah, Allah sebut dah. Allah kata syaitan ni musuh kamu, tapi kita ikut juga. Kita ikut juga. Kita ikut. Tuan-tuan, dalam dunia ni Allah bagi ruang, tuan-tuan. Tak lama ruang ni. Ruang ni tak lama. Saya selalu sebut, saya mati, tuan-tuan mati. Tapi biarlah kita mati dalam keadaan kita buat baik. Saya mati, tuan-tuan mati. Dan tak ada siapa orang boleh lepas lagi mati. Tapi biarlah keadaan kita mati, kita sedang buat baik. Kita sedang berusaha buat baik. Jangan keadaan kita mati, kita tengah sayang dunia. Jangan keadaan kita mati, kita sedang rangkul dunia. Jangan dalam keadaan kita mati, kita tamak. Jangan dalam keadaan kita mati, kita sedang berada dalam kemurkaan Allah. Saya selalu cakap benda sama. Saya mati, tuan-tuan mati. Kita akan mati. Tapi tarikh mati ni dirahsiakan oleh Allah. Tapi tetap mati, tetap jumpa mati. Kita tak suka pun mati, kita suka pun mati. Cumanya kita tak naklah kita menghadap ke hadrah Allah dalam keadaan kita tengah ada sifat yang Allah tak suka. Tengah kita dalam keadaan tamak dengan dunia, kita mati. Malu kita, tuan-tuan, dengan Allah. Dalam keadaan kita sedang tamak dengan harta, kita mati. Kita nak menghadap Tuhan ni. Dalam keadaan kita sedang tamak dengan nama, pangkat dan sebagainya, kita mati. Malu kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Mati dalam keadaan yang Allah tak suka, yang Allah Ta'ala benci. Tuan-tuan, sebenarnya hidayah ni Allah selalu bagi kat kita. Tetapi secara yang tidak sedar, kita tolak hidayah tu. Pelan-pelan kita. Pelan. Perasan tak, tuan-tuan? Dulu masa kita kecil-kecil, kalau mak kita larang kita, kita akan cari peluang juga nak buat benda yang kita suka. Kemudian kita akan keluar ikut pintu, kita tutup pintu pelan-pelan, sikit. Pernah tak tuan-tuan kita buat benda tu? Kan? Supaya kita ingat mak kita tak tahu. Rupa dia mak kita tahu. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Ini cuma misal. Laisa kamitslihi syai'un. Baik. Dan adalah kenyataan yang demikian itu
Kerana orang yang taubat daripada dosanya, wajib atasnya taubat. Menghendak tadbir dan ikhtiar bersama-sama Tuhan. Sebenarnya seseorang yang tadbir dan ikhtiar bagi nafsunya daripada dosa yang besar di dalam hatinya. Berapa kali kita telah mengikut kehendak hawa nafsunya dan kita menuju ke arah kebinasaan. Saya semayang, Ustaz, Alhamdulillah, saya puasa zakat. Tapi sombong kita tak nak buang lagi. Ujub kita tak nak buang lagi. Kalau kita buat hal ibadat, kalau tak dapat keuntungan duniawi, kita tak nak buat lagi. Kita rasa rugi pula kalau buat. Benarnya, siapa yang yakin dengan janji Allah, siapa yang benar-benar melaksanakan dan memelihara agama Allah, Allah akan selesaikan agamanya dan Allah akan selesaikan urusan dunianya. Jangan risau, tuan-tuan. Janganlah risau. Allah tak pernah bohong dengan kita. Tapi kadang-kadang ada kita mengikut akan tadbir diri kita sendiri. Nafsu kita kata, nafsu kita sendiri yang takutkan kita. Nanti engkau buat macam ni, jadi macam ni. Nanti kau buat macam ni, jadi macam ni. Dia mula goyangkan keyakinan kita kepada Allah. Okay. Usaha dan ikhtiar tu wajib. Tapi jangan bersandar kuat sangat. Kita kena bersandar kepada Allah. Jangan lupa. Yang tu tak boleh tinggal. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Usaha, ikhtiar, wajib. Tapi jangan kita bersandar. Kalau bersandar, kita kecewa. Kecewa, tuan-tuan. Kita akan kecewa selama-lamanya bila kita banyak bersandar dengan usaha dan ikhtiar. Belajarlah. Alim tak alim bukan kerja kita. Niagalah. Saya buat di ADC ni. Saya tak ada viral apa-apa ke apa semua. Tapi kena buat. Sebab dia amanah. Berjaya, tak berjaya bukan kerja saya. Saya kena buat. Saya kena buat. Berjaya tak berjaya bukan kerja saya. Tapi saya harap dengan Allah. Ini sifat hamba. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah. Itu selalu saya cakap. Kita bila nak dengan Allah, baru kita minta. Bila kita terdesak, baru kita minta. Bila kita dalam keadaan genting, baru kita minta. Tapi kenapa tak nak hari-hari kita minta? Setiap masa kita minta tolong dengan dia. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Kenapa kita tak nak? Itu saya selalu kata, kita ni buat Allah ni siapalah. Bila kita susah, baru kita nak cari dia, tuan-tuan. Masa kita senang macam ni, kenapa kita lupa apa yang kita dah nak lalu, apa yang kita buat? Dan saya buat sekolah. Apa tak hari-hari saya angkat tangan, Ya Allah tolonglah, Ya Allah tolonglah, Ya Allah tolonglah. Kenapa waktu saya perlukan saja, baru saya nak minta dengan Allah hal yang sama? Tuan-tuan ada yang berniaga. Kenapa tiap-tiap hari tak nak doa dengan Allah? Ya Allah, Ya Allah, jagalah perniagaan aku. Berkatkan perniagaan aku. Jadikan berkat ni apa? Biar perniagaan yang kita ada ni, Allah angkat masalah dia. Biar kita jadikan kerja kita, perniagaan kita, kita boleh jadi masuk syurga macam Abdul Rahman bin Auf. Macam mengajar macam ni. Biarlah kerja yang
mengajar macam ni menjadi asbab boleh masuk syurga. Jangan asbab macam ni boleh masuk neraka. Allah, rugi tuan-tuan, rugi sangat. Dalam pada kita sebut Allah, 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 kita masuk neraka. Ya tak? Rugi tuan-tuan. Saya rugi. Saya betul, saya ingatkan diri saya macam tu. Macam mana kita tak boleh yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan orang yang taubat kembali kepada Tuhannya. Lepas itu kata Imam Ghazali, taubat ni apa? Rujuk, balik dengan Allah. Balik dengan Allah. Kita kena balik dengan Allah. Kembali kepada Allah. Sesuai dengan ayat daripada Allah, ayat Quran, irji'i ila rabbiki tu. Radiyatan mardiyah ni. Balik kepada Allah, balik. Jangan kosongkan hati kita. Ya tak? Badan ni nanti dia balik kepada asal. Betul orang kata wa asal balik asil. Badan ni balik pada tanah. Yang menghadap hadrah Allah roh kita. Tuan-tuan, rasa seronok ni kat badan ke kat roh tuan-tuan? Rasa seronok dekat roh. Rasa khusyuk dekat roh. Tapi orang biarkan roh. Rasa kasih pada roh. Tuan-tuan rasa kasih pada badan ke tuan-tuan rasa kasih pada roh? Rasa kasih kan kat sini dalam kan? Benci ni pada badan ke pada dalam? Benci ni kat dalam. Lepas tu bila kita benci orang, sakit hati sangat ni. Baru yang dalam ni arahkan yang kat luar ni. Arahkan mulut kata dia, arahkan tangan pukul dia. Tapi yang di dalam ni, yang buruk sangka yang di dalam ni. Lepas itu balik kembali kepada Allah. Bila roh kita menghadap kepada Allah dalam keadaan roh yang jahat. Malu kita tuan-tuan. Masya Allah kurniakan kepada kita roh ni baik. Masya Allah kurniakan kita roh ni baik. Asalnya roh ni baik. Tapi kita dah ikut nafsu dan kita dah ikut akal kita yang tidak waras. Kita balik kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan roh kita yang jahat. Jaga ni tuan-tuan. Saya jaga diri saya, tuan-tuan jaga. Sama-samalah kita jaga tuan-tuan. Saya yang bercakap ni pun lagi teruk. Allah. Ya Allah. Dan orang yang taubat kembali kepada Tuhannya dan meninggalkan dari tiap-tiap sesuatu yang tiada diradai bagi hamba-Nya. Ini orang taubat tuan-tuan. Kembali kepada Allah. Tinggalkan tiap-tiap barang yang Allah tidak redha. Apa barang yang Allah tidak redha? Dan tadbir itu tiada redha Allah bagi hamba-Nya. Kerana tadbir syirik seolah-olahnya menyekutukan engkau itu akan Tuhan. Dan kufur engkau itu akan nikmat akal. Dan seterusnya, wallahu alam. Ketika kita ada tadbir itu, kita ikut tadbir nafsu, tadbir akal, kita jatuh kepada syirik yang halus. Sehalus-halus syirik ni pun Allah tak suka. Dia tak masuk syirik jali tuan-tuan, tapi dia masuk syirik khafi. Itu yang kita lawan Allah tu. Yang tu kita bakhil sebab mula ada keakuan diri. Kita terlupa
saya datang hari ni dan tuan-tuan datang malam ni adalah dengan hidayah dan taufik Allah. Dengan kehendak Allah. Bukan sebab saya sihat, tuan-tuan sihat. Saya kalau ikut-ikut tak sihat sangat, tuan-tuan, sekarang ni. Tapi Allah bagi kita kekuatan untuk datang. Ada satu tempat tu, saya pergi seminggu, tuan-tuan. Badan saya tak sihat. Pagi makan ubat, petang keluar, balik daripada kuliah saya balik makan ubat. Demam ni, tuan-tuan, demam ni, panas sangat badan. Tapi tetap Allah bagi kekuatan. Walaupun demam tu, tuan-tuan, saya pergi ubat, tapi dia kena usaha dan ikhtiar. Tapi Allah tentukan pada kita ni tadi. Allah kurniakan apabila Allah berikan hidayah dan taufik, Allah berikan kepada kita kekuatan, pertolongan. Kita tak mampu sembahyang malam. Tapi dengan adanya hidayah dan taufik, maka Allah kurniakan kepada kita pertolongan. Yang kita mahukan adalah pertolongan daripada Allah. Allah tak tolong kita, habis kita, tuan-tuan. Sebab itu kita memang sebut nama Allah. Tapi apa yang kita rasa ketika kita bermunajat pada Allah? Kita munajat nama Allah, apa kita rasa? Saya sebab itu saya selalu dalam kuliah saya sebut pasal rasa. Tuan-tuan suka makan apa? Tuan-tuan suka makan nasi Arab. Tuan-tuan dah beli, dah sampai rumah, tuan-tuan tengok aja. Manfaat tak tuan-tuan nasi Arab? Tak manfaat. Walaupun tuan-tuan suka nasi Arab tu. Memang bila orang tanya nasi Arab siapa, kita akan cakap ni nasi Arab saya. Tapi tuan-tuan tak makan pun. Tuan-tuan nak tahu sedap atau tidak, tuan-tuan makan. Rasa ayam dia, rasa nasi dia. Begitulah ilmu ni. Ketika kita impun, kita tak rasa. Itu saya sebut pasal rasa. Kalau hari-hari tuan-tuan beli nasi Arab, tuan-tuan tak pernah rasa. Satu hari, orang tak tahulah. Tapi orang yang berada di samping kita kata kita apa? Gila. Hari-hari beli nasi Arab tapi tak pernah makan. Dia kata sayang. Kita jangan macam tu. Kita jangan himpun ilmu. Tapi kita tak pernah menikmati ilmu. Kita jangan himpun ilmu. Tetapi kita tak pernah menikmati ilmu tu. Itu setengah hukama menyebut antara perkara yang sia-sia adalah orang yang ada ilmu tetapi dia tak pernah menikmati ilmunya. Jadi cukuplah insya-Allah pertemuan saya dengan tuan-tuan bulan ni. Sebelum saya tutup, saya berharap kepada tuan-tuan jika saya dalam pembacaan kitab ni saya salah, tuan-tuan tolong tegurlah ya. Saya tak kisah kalau tuan-tuan tegur dan tuan-tuan kata Ustaz dah tak payah mengajar surah kami sebab banyak salah ni. Ustaz kena pergi belajar lagi. Saya pun tak kisah tuan-tuan. Saya boleh tutup kitab. Saya akui sebab saya selalu cakap dengan tuan-tuan saya tak pandai. Apa yang saya tahu ni yang saya cakap. Apa yang saya tahu ni, itu yang saya cakap. Saya tak boleh nak terangkan yang tinggi-tinggi, tak pandai tuan-tuan. Nak ikut nahu dia, nak ikut saraf dia, nak ibarat dia, nak ambil daripada awal, bukan saya orang dia. Tapi kalau kita sama-sama, kita nak lalui apa yang guru saya ajar,
dengan saya tu, itu yang saya sampaikan dengan tuan-tuan. Guru saya pun cakap macam tu, aku tak pandai macam orang lain. Tapi aku nak bawa engkau untuk kau rasa ilmu ni. Aku tak nak engkau hatam satu kitab, tapi kau tak pernah tahu apa isi kitab ni. Kau tak pernah rasa, kau tak pernah makan pun isi kitab ni. Tapi engkau hatam kitab ni. Aku rugi, dia kata. Aku rugi, aku ajar engkau, aku rugi. Pasal apa aku rugi? Aku dapat benda ni sementara, dia kata. Apa sementara? Memang pahala aku ajar engkau dapat. Tapi bila aku mati, sebab engkau tak makan ilmu ni, engkau tak khadamkan ilmu ni, jadi aku mati, aku berhenti, dia kata. Tapi kalau kau hadamkan benda ni, aku mati, engkau makan ilmu ni, dia kata. Terus saja sampai kubur. Mungkin engkau banyak ilmu ni, engkau jadi binasa, dia kata. Tapi yang ajar engkau aku, dia kata. Kau makin sombong dengan ilmu ni. Kau cuma boleh sembang, tapi kau tak boleh, kau tak dapat apa yang disebutkan oleh musannif ini. Dia sia-sia, dia kata. Baik tuan-tuan, tu daripada saya lah. Saya minta maaf, minta ampun pada semua ya. Saya kalau Tok Guru masih hidup, memang saya nak tanya dengan Tok Guru. Kalau tak sesuai, memang saya nak cakap saya nak berhenti mengajar di surau ni. Takut salah. Tapi alhamdulillah, tak tahulah kepada masa arwah hidup macam mana Taqiyuddin. Arwah hidup tu ada cakap apa-apa tak pasal saya kesalah ke apa? Kalau ada je saya nak berhentilah. Takut Din, takut. Cukup takut. Duduk depan ni cukup takut. Saya rasalah saat-saat tu dengan almarhum tu, bila almarhum duduk depan kan. Saya nak tunggu almarhum tegur saya je. Nak tunggu sepanjang tegur tu. Tapi almarhum tak tegur saya, jadi macam takut dan terus takut. Baik tu saya minta ampun, minta maaf pada semua Kedua, tolong doakan saya dan madrasah kita. Tuan-tuan tolong terus doakan. Tolong doa mudah-mudahan insya-Allah. Itu je daripada saya, minta maaf, minta ampun semua. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ni bodoh ya Allah, pandaikan kami dalam keridaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ni jahat, baikkan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ni lalai, ingatkan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami cinta dunia, sayang dunia, kami peluk dunia ya Allah. Dan kami lupa dunia yang ada pada kami ni Engkau bagi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini yang Kau berikan kepada kami menjadi asbab kami masuk neraka Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia yang Kau bagi pada kami ni ya Allah jadi asbab untuk kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami telah buang umur kami lama ya Allah dalam perkara yang sia-sia. Ada sedikit masa lagi kami ni ya Allah untuk kami menemui Engkau. Izinkanlah ya Allah dan beri peluang kepada kami. Dan kurniakan atas kami saat kami jumpa Engkau ya Allah. Jadikan pertemuan kami dan Engkau ya Allah dalam keadaan kami ni orang baik dan roh kami ni bersih ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lalai-lalai kami ingatkanlah. Jauh kami dengan Kau, tolonglah pimpin kami semula ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tenangkan hati kami dalam segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah.
Ya Allah, jangan kau keluh kesahkan kami dalam urusan dunia kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika engkau marah kepada kami, ya Allah, atas segala perilaku kami yang kau tidak redha, ya Arhamar Rahimin, kami minta maaf, kami minta ampun, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah kami, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami, ya Arhamar Rahimin, dalam semua perkara, ya Allah, dalam makrifah kami, dalam ibadah kami, dalam ketaatan kepada kami, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, janganlah sekali-kali Engkau tinggalkan kami, ya Arhamar Rahimin. Kami tiada tempat lain melainkan kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, sayangkanlah kami, ya Allah. Sayangkanlah kami, ya Allah. Sayangkanlah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami satu perasaan, yaitu perasaan kasih kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Kurniakan satu perasaan kasih kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tak minta untuk jadi kekasih Engkau, ya Allah, tapi kami minta rasa kasih itu berikan kepada kami, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkatkanlah surau pada midin ni Al-Hikmah ni, ya Allah, dan orang yang hadir pada malam ini, ya Arhamar Rahimin. Angkatkan masalah mereka semua, ya Allah. Selesaikan masalah mereka semua, ya Allah. Sihatkan penyakit mereka semua dan keluarga mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pimpinkan kami dan pimpinkan mereka semua, ya Zal Jalali wal Ikram, ke jalanmu yang lurus, ya Hayyu ya Qayyum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.